السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, daripada Jabir bin Abdullah, semoga Allah meradai, radhiyallahu anhuma, Allah meradai dia dan ayahnya. Hadis ni diriwayatkan oleh sahabat namanya Jabir bin Abdullah Al-Ansari, daripada Ansar. Apa hadis yang diriwayatkan oleh Jabir? Hadis berhubung dengan larangan mencela atau memaki atau menyebut perkara yang buruk mengenai penyakit demam. Jadi larangan yang akan kita bincangkan pada malam ini ialah Nabi menegur, Nabi melarang seorang sahabiyah, seorang sahabat wanita yang dia ditimpa penyakit demam. Bila Nabi tanya, kenapa engkau getar, engkau menggigil? Dia kata dia demam. Kemudian dia disebut satu perkataan yang buruk. Dia kata tidak ada keberkatan, tidak ada kebaikan demam yang kena pada aku ni. Nabi kata jangan mencela, la tasub. Jangan mencela, jangan kata yang tak elok tentang demam. Kerana demam ada kebaikannya. Di kalangan para ulama, mereka menyatakan larangan kita mencela atau menyebut perkara yang buruk terhadap demam ialah makruh, dibenci. Maknanya kita tak boleh mengungkapkan perkataan yang tak elok tentang demam, kerana di sana ada hikmah yang dijadikan oleh Allah daripada demam. Kita tengok hadis yang dimaksudkan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Ummi Sa'ib atau Ummil Musayyab فقال ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب. Rawi syak, rawi keliru. Dia punya nama tu Ummus Sa'ib ke Ummul Musayyib. So dia sebut dua-dua. Dia tak tahu hak mana satu. Dia terlupa barangkali, dia keliru, dia syak. Dia panggil rawi itu syak. Bila dia syak, dia tak ingat, dia tak clear, dia tak jelas, dia sama-sama, dia sebut dua-dua.
Bukan dua orang, orang yang sama, tapi dia tak jelas, dia tak ingat, dia keliru nama asal yang disebut tu. Sama ada Ummus Sa'ib atau Ummul Musayyib. Baik. Nabi kata, "Ma laki ya Ummus Sa'ib atau ya Ummul Musayyab." Tadi kita baca ummu, sekarang kita baca umma. Perubahan baris tu kerana dari sudut nahunya dia ada ya di situ. Tapi itu tidak memberikan apa-apa kesan lah. Artinya dari sudut kenapa kita baca ummu, kenapa kita baca umma. Baik. Dia kata tuzafzafina. Apa ma laki? Ma apa? Laki apa kena dengan kau ni? Apa sebab ni? Tuzafzafina, yakni dia menggigil, dia getar. Kan orang yang demam ni dia sejuk, walaupun demam ni panas, tapi dia pelik kan. Demam dia bukanlah penyakit, dia ialah refleks ataupun dia ialah simptom kepada penyakit yang kena pada diri kita. Ni dari sudut perubatan lah. Tuan-tuan boleh rujuk dengan ahli-ahli perubatan. Penyakit demam ni dia adalah tindak balas badan kepada penyakit yang kena pada diri kita. Actually demam tu sendiri bukan penyakit lah. Barangkali bila tuan-tuan demam, mungkin ada virus ke, ada apa-apa ke, kan? Kadang-kadang orang tu dia kanser, dia demam tak kebah. Tengok-tengok bukan demam tu, tapi ada penyakit yang lebih berat. Macam kita COVID hari tu kan, tanda-tanda COVID, gejala COVID, demam. Kan? Demam. Jadi bila tak ada ubat, dia rawat simptom. Dia bukan rawat penyakit. Dia merawat simptom. Sesama dia bagi ubat sesama. Batuk dia bagi ubat nak bagi hilang batuk. Demam dia bagi ubat nak turun suhu, tak bagi tinggi sangat, takut apa ni berlaku yang lebih teruk lah. Tapi dia bukan ubat merawat COVID tu, tak ada ubat. COVID tu tak ada ubat, cuma dia merawat simptom. Jadi bila kita demam ni artinya suatu tindak balas badan kepada penyakit yang kena pada kita. Demikian Allah menjadikan sistem badan kita ni hebat. Sebab itu bila kita demam, sedang bertarung imunisasi antibody kita dengan penyakit yang menyerang kita. Baik. Jadi demam tu sendiri rahmat, adalah satu kebaikan untuk kita. Bila kita demam artinya ada satu perkara yang berlaku. Kita boleh tahulah kan. Baik. Tuzafzafina. Kenapa kau menggigil? Kan? Sebab itu demam. Ini juga kadang-kadang mitos. Orang suka selimut. Dia suka selimut. Kan? Dia suka selimut, dia suka tutup. Tapi kalau kita tengok dari sudut fakta perubatan, dia suruh kita loose. Orang putih kata loose, kita longgarkan atau kita buang kerana kita nak menurunkan suhu tu. Kan? Lepas itu dia biar kita pakai baju yang angin boleh masuk. Dia suruh kita letak air. Hatta Nabi SAW, kita akan tengok nanti, baginda juga di akhir usianya, di akhir hidupnya, di penghujung hayatnya, baginda demam panas yang begitu kuat sehingga baginda minta dibawa air untuk baginda basahkan kepala. Dan disebut dalam hadis, demam panas yang ditanggung oleh baginda Nabi 2 kali panas yang dihadapi oleh manusia biasa. Kita akan tengok sebab apa berlaku begitu kepada Nabi. Baik, hadirin mukminin. Dia kata qalat. Lalu dijawab oleh Sa'ib tadi, dia kata al-humma, demam. Al-humma
demam. Dia kata aku demam. Demam. Kan? Demam. La barakallahu fiha. Bila dia kata dia demam, dia kata apa? La, tidak ada. Barakallahu fiha. Demam ni tak ada keberkatan kepada dia. Dia sebut satu benda yang buruk. Dia kata la barakallahu fiha. Tak ada keberkatan, tak ada kebaikan. Dia marah kan? Demam kan? Faqal. Lalu Nabi bila dengar perkataan Ummus Sa'ib tadi, Nabi kata apa? La tusabbi. Jangan engkau sabba, yasubbu, maki. Kita terjemah, boleh kita terjemah maki. Sebab itu Nabi kata dalam hadis yang lain, sibab. Bisa dengar tak hadis? Sibabul muslim fusuqa wa qitaluhu kufur. Orang yang suka maki orang Islam, sibab. Orang yang suka mulut dia mencarut, maki dekat orang Islam, Nabi kata perbuatan maki itu fusuq, perbuatan fasik. Wa qitaluhu, dan bunuh orang Islam, kufur, perbuatan kufur. Tu Nabi sebut perkataan sibab. Pasal itu kita tak boleh maki orang. Agama tak benar kan? Nabi itu bukanlah, Nabi kata laisal mu'min, Nabi sebut laisal mu'min bitta'an wala la'an wala fahish. Orang beriman itu tidak la'an, ta'an, kaki maki. Nabi kata laisal mu'min bitta'an, bukanlah perangai, sifat, akhlak, ciri-ciri orang beriman itu ta'an, kaki maki. Kalau dia maki orang, dia jenis suka maki orang, dia bukan orang beriman. Orang beriman tak maki orang. La'an, la'an ni apa? Kaki laknat. La'an ni memang kira duk laknat orang. Laknat ni artinya dia maki lah juga laknat ni. Laknat betul, laknatullah kan. Fahish, orang yang cakap kotor, orang yang cakap lolak, lucah, kan, cakap lucah. Ini juga Nabi kata laisal bil mu'min, bukan orang beriman. Orang beriman itu perkataannya apa? Terpilih, kan? Baik. Tak kira lah dia bercakap di atas apa alasan pun tak boleh maki orang. Agama tak bagi. Melainkan istilah-istilah yang digunakan oleh ahlul hadis yang disebut tentang kau ni kadzab, pembohong. Dia sebut untuk nak jaga hadis. Tapi bukan dia maki, dia tak kata pun. Kan? Cuma dia istilah-istilah dia tu istilah-istilah yang dia nak kena gunalah. Kadzab, pendusta, dajjal. Dajjal tu pembohong. Dia ni pembohong. Pasal apa? Pasal nak kena bagi tahu kata dia ni bohong. Jadi bila dia bawa hadis tak boleh pakai. Tak boleh pakai kan? Baik. Tapi kita semua lah ni ahlul hadis boleh lah. Kan? Ulama hadis belaka. Pasal apa? Pasal tajrih dia panggil. Maki orang. Bukan maki, tajrih ni daripada perkataan jarh, luka. Artinya bila dia sebut satu orang, dulu ahlul hadis bila sebut nama ni, dia akan sebut dia ni macam mana. Dia tu dia panggil tajrih. Kalau bagus, dia panggil apa? Ta'dil. Artinya dia pujilah. Si fulan thiqah, orang yang boleh dipercayai, orang yang tak cakap bohong. Kan? Tapi kita tak ada kaitan dengan hadis pun, tapi maki orang sekarang kan. Tak ada sebab kita nampak. Baik. Hatta kadang-kadang kita maki bukan kata orang luar, ahli keluarga kita, anak isteri kita pun kita maki kan. Baik, hadirin mukmini, kita sambung. Lalu dia kata la barakallahu fiha. Nabi kata la tusabbi, jangan engkau mencela al-humma, demam. Jadi di atas hadis ni lah para ulama istinbat, keluarkan hukum tak boleh maki, mencela demam.
Esok bila tuan-tuan demam, tuan-tuan boleh habaq. Aduh, sakit lah. Dia kata aku ni demam 2-3 hari ni, sejuk badan. 2-3 hari ni berasa, boleh sebut, boleh menyebut tuan-tuan sakit. Tuan-tuan boleh habaq kata tuan-tuan sakit. Mengeluh sakit itu dibenarkan. Hatta Nabi sendiri dia sakit, dia sebut kata dia sakit. Dia kata wah merasah. Dia kata aduh sakit kepala. Dia sebut rasah, sakit kepala. Kan? Aduh sakit kepala. Itu tak apa. Dia bukan maki, dia bukan kata tak elok, dia sabak dia sakit kepala. Tuan-tuan pun kalau ada sakit-sakit apa, dia kata aduh sakit bisa. Tak apa. Kan? Jangan tuan aduh sakit kepala, tak guna sungguh kepala ni. Tak boleh. Yang tu tak boleh. Yang tu dia lebih pada kadar dia. Kan? Wah rasah. Aduh sakit kepala. Wah batna. Sakit perut. Tak apa. Sakit kena habaq sakit lah. Kan? Kan? Tapi tak bolehlah kita lajak lebih kan. Baik. Kerana illah dia. Pasal apa tak boleh? Pasal apa tak boleh? Fa innaha, kerana sesungguhnya al-humma, ha tu balik kepada al-humma tu, kerana sesungguhnya demam itu tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Nabi kata tak boleh maki demam tu, tak boleh sebut tak elok kat demam tu, tak boleh duk kata tak ketahuan dekat demam tu, kerana demam itu tudhibul khataya, dia menghilangkan dosa, dia menghapuskan dosa daripada anak Adam. Maksudnya demam kita itu bukan demam kosong, bukan demam yang tak guna, bukan demam yang sia-sia, demam yang menghilangkan dosa, demam yang menggugurkan dosa. Seperti mana kata Nabi, apa dia? Dihilangkan daripada besi, api, karat besi. Khabath ni apa ni, karat lah. Al-hadid, besi. Dalam Quran ada surah Al-Hadid. Dalam Quran ada surah Al-Hadid, besi. Khabath al-hadid artinya karat besi tu. Macam mana nak hilang karat besi tu? Dengan apa dia ni, api kan. Kita panaskan dia tu, hilang. So dia macam tu, dia bersihkan kita punya dosa. Jadi kita tak bolehlah maki, pasal dia ada hikmah. Sebab itu tuan-tuan, apa sahaja takdir Allah, ketentuan Allah kepada manusia, tidak ada yang buruk jika dinisbahkan kepada Allah. Sebab itu kita tak sandarkan benda buruk kepada Allah. Kemalangan jalan raya pada zahirnya buruk. Ketentuan Allah, accident, buruk. Takdir Allah itu buruk. Tetapi apabila kita nak sandarkan kepada Allah, tak buruk. Kerana di sana ada hikmah, ada kebaikan di sebalik perkara tersebut. Nampak? Maka sebab itu kita bila tengok takdir Allah, kita kena tengok apa hikmah yang datang di sebalik. Tak ada yang buruk. Tak ada yang buruk lah kan? Apa sahaja musibah, kematian, kesakitan, perceraian, kerugian, kekalahan dan sebagainya, ada hikmah kan? Dan berapa banyak orang yang bertemu dengan Allah, balik kepada Allah, balik ke pangkal jalan setelah terkena kepadanya musibah. Macam selalu kita sebut kan, berapa ramai orang yang insaf, yang balik menyesal, bertaubat, kembali ke pangkal jalan selepas diuji oleh Allah. Sedangkan ketika dia tak diuji, dia diulit kesenangan, dia dalam keseronokan, dia alpa dan lupa, lalai, sehingga dia hanyut dalam dosa tu. Sekali bila Tuhan bagi, dia tersandak, dia terjatuh, dia kembali ingat kepada Allah. Sebab itu musibah ni kadang-kadang
musibah ni kasih sayang Allah. Cara bagaimana Allah nak tegur kita, kan? Sakit di awalnya, manis di hujungnya. Itu hikmah di sebalik ujian. Sebab itu orang beriman senantiasa berdamai dan senantiasa tenang dengan apa yang Allah takdirkan atas dia, kerana dia percaya dan yakin Tuhan tidak akan zalim pada hamba dia. Tuhan tak akan aniaya hamba dia. Itu perkara yang paling besar. Tuhan tak akan buat jahat kat tuan-tuan. Bila kita percaya di atas iman itu, bila Tuhan buat, artinya ada benda yang dia nak bagi. Habis sangat tuan-tuan, apa dia? Dia nak menghilangkan dosa dan dia nak bagi pahala. Kan? Seperti mana dalam satu hadis yang mana Nabi SAW sebut. Nabi kata, ma yazalul bala, ma yazal. Nabi kata senantiasalah bala mengenai orang-orang yang beriman. Ma yazalul bala, yazal, zala yazal, maksudnya senantiasa, satu benda yang bertimpa-timpa. Ma yazalul bala'u bil mu'minin wala mu'minah. Nabi kata tidaklah satu orang beriman, lelaki atau wanita, balak bertimpa-timpa kena kepada dia, kan? Fi jasadihi, sama ada pada jasad dia. Nabi sebut satu-satu. Nabi kata ma yazalul bala' bil mu'min wala bil mu'minah wala mu'minah fi jasadihi, pada tubuh badan dia, wa malihi, pada harta dia, wa waladihi, pada anak dia. Hatta balak ni duk idak kena ya, sampai bila? Hatta yalqallah, sehinggalah hari dia bertemu dengan Allah, hari dia mati. Dia jatuh sakit, anak dia kena buang kerja, reta dia orang tipu, bini dia orang buat pelari. Ada kita duk dengar, tak berhenti zat, kiri kanan atas bawah kena. Nabi sebut dah, ma yazalul bala bil mu'min wala mu'minah fi jasadihi wa malihi wa waladihi hatta yalqallah wa ma alaihi khati'ah. Kata Nabi, wa ma alaihi khati'ah, apabila dia bangkit esok di hadapan Allah, wa ma alaihi khati'ah, tidak ada padanya sebarang dosa. Nabi sebut. Nampak tuan-tuan? Tapi kalau kita tengok, amboi, malangnya dia lebih pada lebay malang. Kan ada cerita Melayu kan, lebay malang. Pasal apa? Lebay malang, apa cerita lebay malang? Tuan-tuan ingat tak cerita lebay malang? Ha? Tak berhenti sat. Memang sui hang ni. Memang malang. Kan? Ha? Tapi Nabi kata wa ma alaihi, tak ada dosa di atas dia. Dan dia bangkit esok dalam keadaan Allah hisap dia, tak ada kesalahan, clear, bersih. Pasal itu orang-orang yang bila dia sampai pada satu maqam, kesakitan itu adalah kelazatan bagi dia. Ini maqam orang saleh. Kita tengok dia sakit, tapi dia sedang menikmati, berseronok di atas kesakitan tu. Saya bagi contoh mudah ya. Tuan-tuan bisa tengok orang angkat berat. Angkat berat. Kita tengok dia sakit tak? Sakit tak? Sakit nak angkat berat kan? Angkat ni apa? Angkat berat lah. Sakit. Tapi orang yang main besi ni, angkat besi ni, cuba pergi tanya dia, tak sakit? Sakit. Tapi pasal apa angkat juga? Satu kenikmatan, satu kepuasan
Yang dia rasa. Artinya dia seronok di dalam kesakitan itu. Yang ni tuan-tuan, orang yang rasa saja boleh faham. Lepas itu kadang-kadang tuan-tuan tengok ada orang suka makan pedas kan. Makan pedas yang jenis makan cabai ni. Kita duk rasa kata pedas dah, dia pedas lagi. Kan? Makan pedas betul. Berapi telinga-telinga, berasap telinga-telinga, hangat, merah telinga-telinga. Kita kata ini bahaya. Pedas, dia pedas. Tapi dia rasa apa? Dia rasa puas. Dia tak boleh makan kalau manis kan? Nampak? Artinya tuan-tuan, tidak mustahil untuk kita faham seronok di dalam kesakitan. Sedangkan dalam dunia ni pun ada orang yang dia sakit, dia pedas, dia perik, tapi dia seronok, dia puas. Macam saya bagi satu dua contoh. Banyak lagi kalau nak bagi contoh. Nampak? Baik. Kemudian Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, juga menyokong hadis ni. Sebenarnya banyak kalau kita nak baca, dan hadis-hadis ni pun kita dah lalu. Ma min muslim, setiap orang Islam. Hadis Bukhari Muslim. Hadis yang saya baca tadi ni, yang awal tadi ni, yang fi jasadihi wa malihi wa waladihi, pada batang tubuh dia, pada anak dia, pada harta dia, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Yang ni Bukhari Muslim. Nabi kata ma min muslim, setiap orang Islam, yusibuhu adha. Nabi kata Islam, lain pada Islam tak dapat benda ni. Khas untuk Muslim. Benda ni Tuhan bagi dekat Muslim ya. Sakit ni Tuhan bagi semua. Ujian ni semua kena. Tapi reward, ganjaran, hikmah di sebalik sakit tu, orang Islam yang dapat. Orang bukan Islam tak dapat. Yang ni yang kita kata rahim, sayang Tuhan tu. Nabi kata ma min muslim yusibuhu adha min maradin. Mana-mana orang Islam yang ditimpa musibah di atasnya daripada kesakitan, min maradin, daripada penyakit, fama siwah, ataupun apa sahaja, janji benda tak elok. Adha ni artinya benda yang buruk, benda yang menyakitkan. Adha ni benda yang menyakitkan, benda tak elok. Tak kira lah, Nabi bagi contoh mudah ya. Sakit lah, sakit ni siapa suka sakit? Ada tuan-tuan minta, ya Allah, ya Tuhanku, lama dah tak sakit, berilah aku sakit. Semua orang minta sihat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Allahumma afini fi badani. Semua minta afiyah, semua minta sihat. Afiyah tu sihat lah. Tak ada orang minta sakit. Tetapi Nabi kata kalau kena kat dia sakit atau siwah selain daripada sakit, illa hattallahu bihi sayyiatihi kama tahuttu syajarah waraqaha. Kena demam, kena sakit, kena susah, kena apa saja yang tak elok, gugur dosa dia seperti mana gugurnya daun daripada pokok. Warakun, daun, syajarah, pokok, gugur. Tuan-tuan tengok kan. Tetapi Perlis pun sama, musim luruh. Pergi tempat-tempat yang musim luruh, Perlis pun ada kan musim luruh. Gugur, tebal, luruh habis. Macam itulah luruhnya dosa-dosa kita. Allah, dia nak menggugurkan dosa ni banyak cabang. Satu orang kadang-kadang istighfar, salat, ibadat, sedekah, banyak. Habis sangat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak buat apa pun, sakit tuan-tuan, menjadi penggugur dosa. Pasal itu Allah rahmat, kebanyakan orang nak mati Tuhan bagi sakit. Kebanyakan orang di hujung-hujung usia dia Allah bagi sakit. Contoh yang paling besar Nabi SAW. Sebab itu orang yang di hujung-hujung usia dia, bila dia sakit, satu rahmat untuk dia. Macam Nabi. Dia tu macam Nabi. Pasal apa? Nabi sebelum wafat sakit. Dia sebelum mati sakit. Dia macam Nabi.
Allah sayang. Takkan Allah buat dekat Nabi benda yang Allah benci. Pasal itu rahmat untuk dia. Cuma jangan bersangka buruk dengan Allah. Itu kita kena ambil. Baik. So kita sambung. Kita tengok apa yang disebut oleh para ulama di dalam hadis ni. Dia kata apa? Wa fi hadzal hadis yarwi Jabir bin Abdullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahawa Nabi masuk melawat ziarah Sa'ib. Pertama tuan-tuan, bolehnya orang lelaki melawat wanita yang bukan ajnabi. Yang ni yang bukan mahram. Boleh. Kalau tuan-tuan ada kawan masuk hospital perempuan, tuan-tuan nak pergi melawat, boleh tak? Boleh ha? Kan? Nabi pergi tengok boleh? Kan? Di hospital bukan ada apa, orang ramai. Tak ada masalah, pergi melawat. Kan? Tuan-tuan dengar ada kawan sekerja ke, hatta adik-beradik lagi jelas lah, pergi ziarah. Boleh. Berdasarkan hadis ni kata para ulama, bolehnya kita apa dia? Ziarah berlawanan jantina dalam keadaan yang selamat daripada fitnah. Asal lagi jangan ambil buah ni pula. Dia pergi rumah janda mana, dia kena tangkap. Kan? Ingat kuasa tanya, ni main mana? Saya melawat janda ni sakit. Ustaz kata boleh. Jenuh saya nak pergi jadi saksi. Kan? Dia pergi melawat pukul berapa? Pukul 3 Ustaz weh. 3 petang, 3 pagi. Tak ada siapa dia buat perangai pukul 3 pagi pergi melawat orang sakit. Boleh sakit ada. Dia nak buat jahat, dia duk pergi tenyeh kita. Duk pergi sabit kita kata boleh pergi melawat orang perempuan. Kan? Baik. Dia kata apa? Malaki tuzabzafina ay tarta'dina minal barad wa tataharrakina harakatan syadid. Teruk dia punya sakit tu, dia getak. Dia sampai getak. Ni kalau demam sampai getak ni kira memang demam yang ni lah, yang sakal lah kan. Jadi hadis ni tuan-tuan, dia nak menunjukkan apa? Kalau kita tengok, dia kata hadis ni menjadi bukti Allah Azza wa Jal rahimun bi'ibadihil mu'min latifu bihim. Tengok, hadis ni menunjukkan bahawa Allah itu rahim, sayang. Maknanya walaupun dalam hadis ni dia kata demam, tapi kita boleh qiyas pada semua penyakit lah. Artinya sakit itu tanda apa? Rahim Allah. Tanda apa? Latif. Apa makna latif? Lembut. Allah itu maha lembut, latif. Kan yang tuan-tuan duk zikir ya latif, ya latif, ya latif. Kan? Ada kawan-kawan kita nama apa? Abdul Latif. Tuhan maha lembut. Artinya bila dia bagi kita sakit, dia sedang memberikan sifat lembut dia. Tapi macam mana kita kata sayang, lembut kan? Satu orang tuan-tuan pergi tengok, pergi rumah dia, dia tibai anak dia, tuan-tuan kata apa? Penyayangnya pak dia. Awak dia tibai budak tu sampai lembek. Yang tu lah bapak yang penyayang, bapak yang lembut. Tak masuk. Macam mana kita nak faham? Pasal dia kata Allahu Azza wa Jal rahimun bi'ibadihi latifun. Allah itu kasih dan lembut kepada hambanya. Yarhamuhum fid dunya wal akhirah. Dia cara dia macam mana? Tuan-tuan dengar, dia kata wa min rahmatihi wa lutfihi bil mu'minina al mudhnibin annahu subhanahu yukhaffifu anhum azabul akhirah bi ba'di ma yusibuhum minal bala fid dunya. Masya Allah. Tadi kita kata bila sakit Tuhan kasih. Tuan-tuan, agak-agak kalau tuan-tuan pergi tengok satu orang sakit, tuan-tuan pergi kata kat dia, Tuhan sayang kat hang. Agak-agak dia nak kata apa kan tuan? Kalau hok mengaji dengan kita, betul. Aku alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Allah sayang kat aku.
Tapi kalau tuan-tuan pihak yang jenis malahun, jenis haprak ni, kan? Tuan sayang apa sayang? Aku tak larat aku sakit ni. Hang cakap elok-elok sikit. Dia marah kita boleh. Melompat kita. Kan? Ada pula aku sakit, hang sembang pandai, hang duk boleh makan apa semua. Sayang apa? Kalau sayang takkan bagi sakit, sayang bagi sihat lah. Ini kita kadang-kadang tuan-tuan, orang beriman apabila dia berhubung dengan Tuhannya, tak sama kita berhubung dengan kita sama kita. Pasal itu orang yang bila dia sayang Tuhan, dia mangkit pukul tengah malam. Dia nak bersendirian dengan Tuhan dia. Dia teringat dengan masjid. Dia sayang. Pasal itu tuan-tuan tak boleh faham orang bercinta. Betul tak? Tuan-tuan tak bercinta, tengok orang bercinta, tuan-tuan rasa pelik. Apa dia ni? Angau apa tak? Kan? Tuan-tuan tak bercinta, cakap telefon sat pun hangat telinga. Orang bercinta, cakap telefon hangat telefon. Telefon tu hangat. Kan? Tapi dia bergaya. Kita tengok dia, hang ni cakap apa lama sangat tu? Nampak? Pasal dia tenggelam dalam cinta tu. Maka hamba bila dia tenggelam dalam cinta Tuhan dia, orang yang tidak berada pada keadaan dia tidak memahami lazatnya dia sedang berbicara dengan Tuhan dia. Pasal itu orang bercinta boleh tunggu markah dia tengah hangat. Kita tunggu bini kita lambat lagi, belah keluar. Mana abang? Lambat ah. Tapi orang yang sedang bercinta, dia sanggup tunggu berjam-jam. Markah dia abang kata nak sampai pukul 6 petang abang, 6 pagi pergi dah. Pasal apa? Pasal dia sedang bercinta. Maka sebab itu tuan-tuan, kita apabila bercinta dengan Tuhan, perasaan kita, perbuatan kita seperti orang gila. Kerana kita tenggelam dalam cinta dengan Tuhan. Tak sama. Pasal itu orang boleh semayang, Nabi boleh semayang sampai bengkak kaki. Kita tok imam baca panjang sikit, maki berkandak. Kan? Marah. Sedangkan orang yang bercinta, dia boleh berdiri lama-lama. Tuan-tuan tengok, ini cinta sesama makhluk. Cinta monyet, cinta sesama kita pun kita nampak pelik dah. Gila dah. Apatah lagi seorang yang sedang bercinta dengan Tuhan dia. Maka sebab itu tuan-tuan, kita tak akan boleh merasa izzauqa, kemanisan ibadah, halawatul iman, kemanisan iman, sehinggalah kita tenggelam dalam cinta Tuhan. Semayang, kita akan rasa seronok, kita akan rasa nikmat bila kita kan? Macam tuan-tuan bercakap dengan orang yang tuan-tuan sayang, tuan-tuan akan rasa seronok, rasa syok. Tapi kalau tuan-tuan bercakap dengan orang yang tuan-tuan tak sayang, tuan-tuan akan rasa apa? Rasa malas, rasa tak mau bercakap. Kan? Ini yang kita kena faham. Pasal itu dia kata wa min rahmatihi wa lutfihi bil mu'minin al mudhnibin, dan ada pun rahmat Tuhan dan kelembutan Tuhan itu di kalangan orang-orang yang beriman, al mudhnibin, yang berdosa. Yang berdosa. Tuhan buat apa? Tuan-tuan, dia bagi sakit tu, dia sayang kat kita. Terutama sekali orang yang berdosa. Kerana apa? Yukhaffifu anhumul azaba al-akhirati. Dia telah meringankan azab yang patut berat dia tanggung di hari akhirat. Yukhaffif, dia telah ringankan untuk mereka dengan dia memberikan bala fid dunya, ujian di dunia. Dia telah bagi ujian di dunia. Kerana apa? Kerana dia tak nak kita kena di akhirat. Itu kasih sayang dia. Dia bagi siap-siap dah. Dia telah clear, dia telah selesaikan. Dengan Allah tuan-tuan, apalah sangat ujian dunia ni nak dibandingkan dengan akhirat. Dunia memang teruklah kalau kita banding dunia, cuba banding dengan akhirat. Tak ada apa dunia nak dibandingkan dengan akhirat. Yukhaffif. Sebab itu lebih baik kita kita tak minta. Tetapi apabila Allah menyelesaikan hukuman dunia, itulah tanda dia berlembut dengan kita. Dia tak mau bagi kita kena di akhirat. Nampak? Baik. So kita sambung. Dia kata apa lagi? Dia kata di sini, dia kata
Nabi SAW tak bagi kita sebut benda yang tak elok tu kerana apa? Tak kira lah demam ke apa ke. Tuan-tuan tak boleh sebut musibah, tuan-tuan tak boleh kata tak elok. Kerana perkataan tak elok itu adam ar-ridha, menunjukkan tanda, bukti tuan-tuan tak redha. Dia pergi kot tu. Siapa-siapa yang bila kena satu benda, dia sebut benda tak elok. Hatta Nabi, dia ajak kita tahu. Apabila semalam kita sebut di Kuala Palih, apabila anak dia Ibrahim meninggal, dia menangis. Sahabat tanya, kenapa Rasulullah menangis? Bukan tak boleh. Mereka tanya, Rasulullah menangis. Dia manusia. Bashar. Hatta kita akan tengok sekali Nabi sakit. Kenapa Nabi sakit? Kerana yang tidak sakit hanya Allah. Kalau kita kata Nabi tak sakit, pasal itu tuan-tuan, sebahagian buku-buku tu kita pun pelik. Rahsia sihat gaya Nabi. Lepas tu mereka cerita pergi ke Mekah, Madinah, pergi hospital, tak ada orang. Pasal semua sihat kerana mengamalkan pemakanan sunnah. Dia nak jual buah dia tu. Hampir hospital, mana tak ada orang. Betul ke tuan-tuan? Tak sakit seperti Nabi, sehat. Hatta dalam hadis Nabi sakit. Nabi sakit. Macam mana kita kata, kan? Dia kata makan makanan sunnah, kan? Amalkan pemakanan sunnah, kita akan sehat walafiat, kan? Tapi kalau kita tengok dia punya makanan sunnah dia, yang ni kalau makan kena penyakit, kan? Kena penyakit. Dengan gula tinggi, dengan apa tinggi apa semua, kan? Habatus sauda campur tak ikut sukatan, bubuh ikut dan, dia blend pakai ikut dan dia bagi kita makan, lama-lama jahanam buah pinggang. Kan? Nabi SAW dia sakit manusia, biasalah sakit. Kalau tu tak sakit langsung malaikat. Kan? Dia bukan makhluk biasa, kan? Okey, dia luar biasa. Baik. So, dia kata, sahabat tanya, menangis Rasulullah? Rasulullah kita menangis. Sedih menangis. Menangis kerana sedih anak mati. Teriaklah, normal. Manusia akan teriak. Jadi bila tuan-tuan ada kematian, menangis. Biasa, normal. Yang peliknya apa dia? Anak mati duk gelak. Kita pipi dia duk gelak. Bini dia mati, anak dia mati apa semua, dia duk gelak. Kita kata, pelik. Menangis. Itu tanda insan. Cuma Nabi sebut ujung tu apa? Kami menangis, hati kami berduka cita, tapi mulut kami tidak kata sesuatu benda yang buruk. Nabi warning tentang mulut tu. Hati sedih tak apa, mata teriak okey, itu manusia. Tapi kalau keluar mulut, yang tu bahaya. Yang tu adamur ridha. Tunjuk kata kita tak puas hati, tak redha dengan takdir Allah. Azan dulu tuan-tuan, saat lagi kita habis sikit hadis ni, insya-Allah kita boleh buat kesimpulan daripada apa yang kita baca.
Berikutnya tuan-tuan, sikit lagi. Kadar sakit manusia ni, menariknya, fakta yang kita kena mengaku. Tapi tuan-tuan jangan risau, jangan takut. Esok, jangan silap faham. Esok, subuh dia tak main. Tapi sebab hang tak main, aku tengok dulu 5 waktu. Lah, selang seli, Jumaat pun tenggelam timbul. Lepas-lepas aku dengar ustaz baca hadis malam tu, aku jadi sorot sikit. Sorot ni apa? Aku jadi kendor sikit. Awak ustaz kata kalau kuat sangat iman, Tuhan nanti uji pun berat, aku sayau. Oh, jangan tuan-tuan. Saya nak baca hak tu. Sebelum tu saya perangat dulu, warning dulu awal. Saya takut tuan-tuan bila dengar hak tu, oi dia kata silap dah kita ni. Awak lajak dah mak oi. Kena slow, tarik break. Pasal apa? Takut saya kena berat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi kata yubtala ar-rajulu, Nabi kata yubtala ar-rajulu, diuji seseorang manusia itu, dalam riwayat Ahmad, ala hasabi dinih, bergantung kepada hasab. Bergantung kepada apa? Kadar ujian itu. Ala hasabi dinihi, bergantung kepada kadar agama dia, kadar iman dia. Lalu Nabi kata fa in kana fi dinihi salabatun zida fi balaih. Kalau semakin kukuh, kuat, sempurna iman dia, agama dia, taqwa dia, zida fi balaih, maka semakin ditambah ujian atas dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sebab itu kadang-kadang kita tengok satu orang tu biasa ya. Sebab iman ni dia bukan di pakaian. Kita tengok pakaian dia biasa, kehidupan dia pun biasa, tapi ujian dia sakan. Sebab iman ni tak disukat daripada pakaian, tak diukur daripada penampilan. Pasal itu kadang-kadang kita tengok kawan tu macam bagus, macam beriman, tapi ujian dia biasa-biasa ya. Sebab pakaian dia sakan, tapi iman dia tak tahu mana. Ni biasa, faham tak? Pakaian boleh pakai, iman bukan tuan-tuan beli jubah pakai, oh dia nampak Tok Syekh kan? Tapi iman kita tak tahu, cakap tak tengok orang kan? Bukan duduk di serban, bukan duduk banyak saja yang kaki buhung pakai serban, pakai kepiah, pakai apa semua. Macam mana dia boleh buhung berjubah berserban? Itu pakaian, bukan iman. Iman bukan duduk pada pakaian, iman bukan duduk pada penampilan, iman duduk pada amalan. Sebab tu kadang-kadang ada orang pakaian dia biasa ya, pakai seluar, pakai t-shirt, tapi semayang sunat, baca Quran. Maka sebab itu kita kadang-kadang tengok dia ni biasa tapi dahsyat ujian dia. Biasa pada kita, tetapi iman dia Tuhan saja yang tahu. Sebab Tuhan tidak akan uji seseorang besar iman dia kurang, tak. Memang kena sesuai dengan kadar iman dia. Tuan-tuan jangan risau itu. Maksudnya tuan-tuan kukuhkan iman, seiring dengan peningkatan iman akan datang ujian. Ini yang Quran sebut tentang para sahabat. Hunalika betuliyal mu'minun. Demikianlah kami menguji orang-orang yang beriman, yang bersama dengan Nabi, sehingga mereka tanya bila Tuhan nak tolong kita. Dahsyat pasal iman dia dahsyat. Pasal itu Allah uji Bilal, Allah uji Ammar, Allah uji Yasir, Allah uji Sumayyah. Pasal mereka hebat. Kita mungkin nama Ammar, kita mungkin nama Yasir, tapi tidak sekental iman mereka. Jadi ujian kita biasa-biasa. Nak uji besar lagu mana tuan-tuan? Kan? Keluar orang curi kasut pun maki berkandak. Apa? Orang baru sikit kan? Nampak hadirin mukminin. Baik.
Kemudian kalau kita tengok contoh Nabi, pasal tu Nabi dia kena manusia. Kalau Nabi malaikat, susahlah. Pasal malaikat tak sakit, malaikat tak sedih, malaikat tak lapang, malaikat tak mengantuk, malaikat tak macam kita. Macam mana kita nak ikut dia? Pasal tu kita nak ikut ni hak yang macam dengan kita, hak sama dengan kita, baru mudah nak ikut, baru boleh ikut. Malaikat, kalau malaikat jadi Nabi, tentu dia semayang tak pernah silap. Kita bukan malaikat, mesti kita silap. Macam mana kita akan tanya malaikat, ni kalau semayang silap? Aku tak tahu, pasal aku tak silap. Yang silap apa fikir ni? Kalau tapi Allah memilih Nabi, dan Nabi manusia, dia telah terlupa di dalam salat 4 pi buat 2. Lagu tu kita macam kita. Nabi pernah 4 pi buat 2 dan Nabi pernah 4 pi buat 5. Korang pernah, lebih pernah. Pasal apa? Pasal dia manusia. Kenapa Tuhan bagi dia silap dan tambah korang dan sebagainya? Kerana kita akan buat benda yang sama. So kita dah ada cara macam mana nak pisah esok. How to solve the problem. Nabi dah habaq. Pasal itu dia bashar, dia manusia. Dia lapang, dia makan, dia mengantuk, dia ada keinginan pada wanita. Kalau kita ikut malaikat macam mana? Malaikat dia tengok wanita dia tak teringin. Nabi Ibrahim jamu dia kambing, dia tak sentuh. Tuan-tuan, jamu kambing tak ada jamu, tanya dah, tak ada apa-apa. Nak jadi malaikat macam mana? Demikian, bukan? Dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku. Nampak kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, dia kata dakhaltu ala Rasulillah, aku masuk melawat baginda Nabi, wa huwa yu'ak, dalam keadaan baginda sedang sakit. Faqultu ya Rasulullah, dalam sebahagian riwayat Nabi demam. Anak dia Fatimah pegang, bukan pegang badan, pegang kain selimut, hangat dah. Tuan-tuan boleh imagine, hangat, har, syiddatul har, panahnya Nabi tu, pegang kain, dah pegang kain, tak pegang badan tu hangat dah. Pasal itu kalau kita tengok anak-anak kita demam, kita pegang kain selimut dia ataupun pegang baju dia, hangat dah. Maksud dia panas. Kan? Nabi kata apa? Ya Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud kata, ya Rasulullah, innaka la tu'aku wa'kan syadidan. Sakar Rasulullah, sakit ni gaya lorak teruk ni. Abdullah bin Mas'ud jadi pelik bila tengok Nabi sakit teruk. Pasal itu kita jangan sangka buruk tengok satu orang sakit teruk, dosa apa dia buat ni, apa tak kena tamana. Dia duk kata tak kena tamana. Dia tak semestinya ada dosa. Boleh jadi Tuhan nak angkat darjat dia. Macam-macam lah. Memang asalnya nak cuci dosa, tapi kalau dosa dah tak ada, angkat darjat, nak bagi pahala. Dia dua benda boleh jadi. Kan? Nabi kata ajal. Nabi kata betul, aku sakit teruk. Aku sakit teruk. Pasal itu tuan-tuan, bukan satu kemuliaan orang tak sakit. Dia kata hang tengok, dia sakit pun tak. Bukan. Tabiat manusia dia akan sakit. Kan? Inni u'aku kama yu'aku rajulan. Nabi kata aku kalau aku sakit macam hampa 2 kali sakit tu. 2 orang sakit. Kadar sakit aku bersamaan dengan 2 orang sakit. Rajulani. Rajulun 1. Rajulani 2. Rijal, lelaki-lelaki. Nabi kata hampa sakit 1, aku sakit 2. Yang tu baru ketua. Ketua dia kena lebih pada pengikut. Jangan dia senang lebih pula pada pengikut. Pengikut lapak dia kenyang. Tak, dia kena lapak baru pengikut kenyang. Pasal itu Nabi tak akan makan, melainkan semua akan makan. Abu Hurairah pi, dia lapak kan. Abu Hurairah lapak, pi. Nabi pun lapak. Bawa mai susu. Siapa minum dulu? Siapa minum dulu? Orang lain minum dulu. Abu Hurairah kata dah susu sikit. Nabi suruh pi panggil semua ahlus suffah. Mai. Abu Hurairah kata aku mai. Dalam hati kata Allah tak habis tak ada. Tak ada lah. Lepas tu Nabi tuang. Nabi bagi. Sebab itu ada sunnah. Orang yang hidang, dia yang terakhir minum. Berdasarkan perbuatan Nabi. Orang yang dia last sekali. Bukan dia pegang, dia tuang. Hampa pesah ambil dia pelanggar.
Lepas aku beda aku lepas. Dia tak ada. Sunnah dia tuang bagi habis lu. Tak kena tuang habis lagi. Apa kita tak ada? Tak apa. Kan? Berkat ada. Dia tuang habis. Abu Hurairah kata semua minum kenyang. Tuang pula kat aku. Last sekali baru Nabi minum. Apa-apa pun Nabi dia last sekali. Demikian para sahabat. Semua mereka last sekali. Kan? Setelah orang lain semua dapat, baru mereka dapat. Baik. Kemudian kita sambung. Nabi kata, "Dzalika anna laka ajrain." Abdullah bin Mas'ud kata, kalau kau ni sakit macam dua orang sakit, artinya kau dapat dua lah pahala pasal dua orang. Nabi kata, ajal. Betul. Nabi ni dia punya pahala dua. Pasal apa? Pasal dia sakit bersamaan dengan dua orang. Artinya kadar dia sakit tu darjah dia dua. Dia dapat dua pahala. Artinya tuan-tuan, lagi besar iman, lagi teruk ujian, lagi besar pahala. Dia punya formula dia macam tu. Boleh? Okey, baik. Hadirin mukminin. Ada tak di kalangan sahabat yang juga kena demam? Malam ni tajuk demam dia. Tadi Nabi demam, sekarang sahabat demam. Kita tengok. Cerita sahabat demam. Sahabat Nabi ni, kita cerita sikitlah. Sahabat Nabi ni kebanyakan depa mari daripada Madinah. Daripada Mekah. Dan tuan-tuan tahu, Mekah dengan Madinah ni dia ada sedikit perbezaan. Madinah ni tempat penyakit, wabak. Pasal itu ada hadis-hadis yang Nabi SAW sebut, sesiapa yang datang ke Madinah dan dia bersabar menanggung kesusahan Madinah. Dalam hadis, la yasbiru ahadun ala la'waiha. Siapa-siapa yang ni tuan-tuan yang nak pergi Mekah ni, dia Madinah ni dia punya hangat dia tak boleh berkira langsung. Dia punya sejuk, tuan-tuan pi dua musim. Dia dua musim ya. Satu musim sejuk, satu lagi musim panas. Tuan-tuan yang nak selesa buat umrah, yang nak seronok buat umrah, tuan-tuan pi bulan 1, bulan 2, iaitu peralihan di antara sejuk nak pi ke panas. Cukup seronok. Dia tak sejuk sangat, dia tak hangat sangat. Yang ni yang terbaik. Bulan 1, bulan 2. Tapi kalau tuan-tuan pi musim sejuk, dia sejuk Madinah ni tinggal tak keluar, tak turun salji lah. Bercakap keluar asap. Satu orang dia tidur, kaki dia kerah, pecah, crack. Pasal sejuk. Kalau hangat, cara hangat lah. Kan? Cara hangat. Nabi kata siapa-siapa yang pi Madinah, duduk di Madinah, dia bersabar ala la'waiha, di atas susahnya Madinah. Di kalangan ulama An-Nawawi dan sebagainya, dia tafsir banyaklah apa makna kesusahan Madinah. Salah satunya panah Madinah. Pi jangan duk maki tak kata wahala. Maki travel tak apa. Travel muhur maki. Yang ni tak masuk. Yang ni bukan hadis nak defend travel. Kan? Lah banyak travel ni dia muhur kita, kan? Dia scam kita. Kan? Lepas tu dia duk baca. Dia yang tipu kita, dia yang bohong kita, dia pergi baca hadis ni. Siapa yang bersabar dengan kesusahan di Madinah, Nabi akan bagi syafaat. Yang tu hak Madinah, yang ni panggil yang bohong aku. Yang ni tak tahulah kan. Sabar tak sabar. Kan? Tuan-tuan jangan kena tipu. Hadis ni dia berhubung dengan kesusahan Madinah. Artinya apa? Benda yang memang ujian untuk orang Madinah. Tapi kalau hak yang tipu, kita kena sabar abang. Dia tipu kita, sabar abang. Nabi suruh kita sabar. Yang tu bukan sabar. Yang tu nama dia tak reti. Nampak? Fayamut, dia sabar, dia sakit, dia meninggal di Madinah. Nabi kata, apa balasan dia? Siapa yang pi Madinah, dia kena penyakit, dia sabar, dia menanggung penderitaan itu, aku jamin syafaat untuk dia. Sebab tu orang minta nak mati di Madinah. Orang bercita-cita nak mati di Madinah. Kita takut nak mati di Madinah. Nak mati juga di Banat. Apa kelebihan Banat kita pun tak tahu. Dia kalau aku boleh mati, aku nak mati di Banat Arau ni. Nak tanam di Banat. Siapa nak bagi syafaat di Banat? Mati di Madinah. Kan? Mati di Madinatul Munawwarah. Madinatul Nabawiyah. Bandar Nabi. Di sana ada jasad Nabi. Nabi jamin nak bagi syafaat. Kan? Salah satu sebab dapat syafaat, mati di Madinah. Nampak? Baik. Apabila sahabat-sahabat pi ke Madinah, mereka kena penyakit demam panas. Demam panas. Kan?
Sebab itu tuan-tuan tengok, kita bila pi umrah, kita disuruh lari 3 pusingan awal tu kan. Ada sebab tau. Sebab apabila nak sahabat mai ke Mekah, orang-orang musyrikin Mekah kata, sat lagi hampa akan tengok Muhammad dengan sahabat-sahabat dia semua tak larat, depa kena penyakit. Depa semua apa ni lekeh lah, depa ni tak larat sakit. Depa tu kena penyakit. Nabi kata, sat lagi kita masuk, kita lari. Kita buka baju. Tunjuk kata kita sehat dan kita lari. Itu ada dia punya falsafah dia. Dari situ kita lari 3 pusingan tu. Nak abang kata sehat. Orang sakit takkan nak lari. Orang sakit bukan kata lari, nak berjalan pun tak larat. Bila tengok Nabi doa angkat wabak panas di Madinah, pitau di Juhfah. Jadi Allah angkat balak tu pitau di Juhfah. Tapi saya nak ceritanya, sahabat kena demam panas. Tapi ada satu kata-kata yang menarik. Aisyah cerita, dia kata lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Aisyah cerita, dia kata bila Nabi sampai di Madinah dengan sahabat-sahabat dia, mereka telah terkena demam panas. Tak tahan dengan cuaca Madinah. Sebab itu siapa-siapa pergi Madinah mesti demam. Mesti demam. Kan? Biasa. Kemudian dia kata apa? Dia kata wa'ika Abu Bakrin wa Bilalun. Antara yang demam ayah aku Abu Bakar dan Bilal. Qalat fadakhaltu alaihima, aku masuk pergi tengok ayah aku dan Bilal. Faqult, aku kata dekat ayah aku, tengok sakit teruk sangat, demam teruk sangat. Dia kata, ya abati, wahai ayah, kaifa tajiduka wa ya Bilal, kaifa tajiduka? Ayah rasa macam mana pagi ni? Bilal, kau rasa macam mana? Demam okey ke sikit? Dia tanya. Apa kata ayah dia? Ayah dia kata, kullum mri'in musabbahun fi ahli. Setiap orang dia demam, dia sakit. Sakit ni dekat nak mati kan? Dia kata setiap orang mangkit pagi duduk dekat dengan keluarga. Tuan-tuan bangkit pagi, ada isteri sebelah, ada anak-anak, rasa dekat kan. Abu Bakar kata setiap manusia bila dia bangkit, dia akan dekat dengan keluarga dia. Dia hampir dengan keluarga dia. Setiap orang bangkit, ada orang di sebelah dia. Tapi kata Abu Bakar, wal mautu adna min syiraki na'lih. Tapi dia lupa yang lebih dekat dengan dia ialah mati. Kerana mati lebih dekat kepada kita, lebih daripada tali kasut dekat dengan kita. Tali kasut ni dekat dengan kita. Tuan-tuan, tali kasut ni dia lekat dengan kaki kita. Kena kaki kita, dekat lah. Tapi Abu Bakar kata, mati lagi dekat pada tali kasut tu. Maksudnya Abu Bakar nak ingatkan kita. Kita duk rasa kata mati itu jauh. Mati itu lebih dekat. Dekat daripada keluarga kamu. Lebih dekat daripada tali kasut. Kan? Hadirin mukminin. Ada satu benda yang saya nak sentuh last. Habis dah tajuk saya ni, semua benda saya dah kongsi. Ada satu benda yang ada orang tanya. Dia kata budak-budak demam ni, betul ke ada hantu duk kacau? Kononnya ada satu makhluk nama Ummu Sibyan. Dia ni mari hasut, mari kacau budak-budak ni sampai budak-budak demam. Pertama, syaitan boleh buat bagi budak-budak sakit. Boleh. Pasal itu Nabi kata, budak-budak bila dia lahir, dia teriak kerana syaitan cucuk badan dia, tusuk badan dia, dia menangis. Tapi hadis tentang Ummu Sibyan, tentang syaitan nama Ummu Sibyan yang duk kacau budak-budak ni, hadisnya tidak sahih. Cerita Ummu Sibyan tu pun tak sabit daripada Nabi, tak ada yang sahih. Jadi kita nak kata budak-budak demam ni pasal Ummu Sibyan ni, tak betul lah. Tak ada sandaran. Cuma budak-budak demam ni boleh jadi ada gangguan syaitan, boleh jadi kerana antibody dia lemah dan sebagainya. Kan? Sebab benda-benda ni kadang-kadang dia kata Ummu Sibyan kacau. Ummu Sibyan pi dia jadi dia demam. Lepas tu nak tahu demam setan dengan demam biasa macam mana? Ummu Sibyan punya kalau dia pi kacau budak tu demam, dia akan demam waktu asar sampai subuh. Demam malam. Demam malam ni Ummu Sibyan. Tapi bila kita tanya doktor, kita pun ada anak, kita tanya doktor, pasal apa demam malam? Dia memang sesetengah penyakit
kuman dia akan serang malam. Lepas itu dia tanya malam demam tak? Dia akan tanya malam demam. Dia tak ada kaitan dengan umur sibian. Cuma kita nak perbetul itu. Tapi ada tak syaitan dalam kehidupan kita? Ada lah. Kan? Itu je kita nak sebut. Mudah-mudahan pencerahan ini dapat untuk kita semua faham elok-elok. Dan tuan-tuan kalau sakit lepas ni, tuan-tuan puji Allah Ta'ala di atas rahmat dan hikmah dia. Tuan-tuan doa jangan diuji lebih pada kadar yang tuan-tuan mampu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.